Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan sebahagian daripada tajuk masbuk yang mengambil alih tugas imam. Itu dia. Seorang masbuk yang terlewat, yang ketinggalan daripada imam, dia mengambil alih bagi tugas imam. Sebagai contoh, kita sebut pada pertemuan lepas, kita waktu maghrib tadi terlewat, ketinggalan dalam beberapa rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, maka kita dihitung sebagai makmum yang masbuk, yakni ketinggalan. Dan pada masa yang sama, kebetulan imam terbatal wudu. Imam pun keluarlah daripada jamaah, tapi sebelum imam beredar daripada tempatnya, imam lantik diri kita sebagai pengganti dia, iaitu khalifah.
Kerana apa dia? Kerana bagi diri imam, dia yakin dan dia pasti bahawasanya makmum yang masbuk ini tadi adalah lebih layak menjadi pengganti kepada diri dia. Kan? Maka tu yang tajuk kita bincang pada pertemuan lepas. Apa dia? Masbuk yang mengganti tempat imam. Tadi kan maksud dia kat situ, ataupun istilah dia apa yang perlu kita lakukan kalau kita masbuk, kita ambil alih tugas imam. Maka pada pertemuan lepas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bincang ianya disebut dalam dua kategori ataupun dua pecahan, yang mana kita dah selesai sebut pecahan yang pertama. Kita dah selesai bincangkan pecahan yang pertama, iaitu masbuk yang mengetahui peraturan salat imam. Jadi saya sebut, kalau kita masbuk, tajuk dia bagaimana? Kalau kita masbuk, maka satu ketika imam batal salat, imam lantik kita sebagai pengganti kepada diri imam, maka dalam keadaan begini, kata ulama, dia ada dua kategori. Dia ada dua pecahan. Maksud dia apa? Yang pertama, sama ada kita tahu peraturan salat imam asal ataupun kita tak tahu peraturan salat imam asal. Kan? Contoh kita masbuk, kita tahu maksud dia macam mana, kita tahulah imam ni rakaat ke berapa. Kalau kita tak tahu bagaimana, kita masuk, imam ni rakaat ke berapa, dan kebetulan imam lantik kita sebagai pengganti diri dia. Yang kita dah selesai bincang pada pertemuan lepas, kita jadi pengganti kepada imam, kita tahu imam itu salat pada rakaat ke berapa dan bagaimana peraturan salat imam, kita tahu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman 164, muka surat 164, dalam tajuk apa dia yang kedua? Kita masbuk, kita ambil alih tugas imam, tapi kita tak tahu bagaimana kedudukan imam, rakaat ke berapa, apa yang imam patut buat. Yang kita tahu tu selesai masalah, kita dah bincang panjang pada pertemuan lepas. Yang kita tak tahu ni, apa kita nak buat? Baik. Nombor 2, disebutkan dalam kitab ni, kata apa? Jika masbuk tidak mengetahui nazmun, iaitu peraturan salat imam. Kita maghrib tadi sebagai contoh, imam terbatal wudu, imam keluar. Kebetulan kita masbuk, imam lantik kita ambil tempat imam. Kita pula tak tahu imam ni rakaat ke berapa. Kita nak buat bagaimana? Jawabnya di sini, maka dalam masalah ini katanya ada dua pendapat ulama berkaitan dengan masalah ni. Yang mana dihikayatkan oleh penulis kitab At-Talkhis dan ulama-ulama lain, di mana kedua-duanya adalah berpendapat dengan pendapat yang masyhur. Jadi dalam masalah pertama, makmum tahu, selesai. Yang tak tahu ni dikata ada dua wajah ulama. Kan? Dia kata apa? Pendapat yang pertama, kalau makmum tu dia tak tahu bagaimana peraturan salat imam, dia kata dia tak boleh ambil alih tugas imam. Ini pendapat yang pertama. Kan? Dalam kitab tulis, dalam tonton tengok kitab tu dia dah boldkan dah. Tidak harus, makna kata apa? Tak boleh bagi masbuk ataupun makmum yang tak tahu peraturan salat imam, dia tak boleh ambil alih tugas imam. Kerana ia lebih menepati kaedah al-qiyas, kata. Ini pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang kedua kata apa? Makmum masbuk yang mengambil alih tugas imam sedangkan dia tak tahu peraturan salat imam, dia masih lagi boleh mengambil alih tugas imam dan menduduki tempat imam.
Ini pendapat yang kedua. Jadi antara dua pendapat ini, manakah pendapat yang lebih kuat dan lebih diguna pakai? Maka kita bincang pada hari ini, masuk terus pendapat yang kedua, iaitu masbuk yang ambil alih tugas imam sedangkan dia tak tahu peraturan solat imam, dia tak tahu imam itu berada pada rakaat ke berapa, dia masih lagi boleh menduduki tempat imam. Dan ini pendapat kedua merupakan pendapat as-sah. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Jadi dua kan dari pendapat tersebut kan. Yang pertama tak boleh. Kalau kata tak boleh, kita tak bincang lah. Habis dah, tawakuf dah. Mana kata tak boleh dah. Tapi andai kata kita kata boleh makmum masbuk ambil alih tugas imam, dia tak tahu peraturan solat imam, kita kata boleh. Yang ni kita nak lanjutkan perbincangan kita. Baik, tuan-tuan dan perempuan, setakat ni jelas apa saya sebut untuk yang kali ni. Boleh? Baik, kita sambung. Dia kata boleh. Kalau boleh, bagaimana kaedah dia? Dia tak tahu imam ni rakaat ke berapa. Dia tak tahu imam ni berada pada kedudukan yang mana. Jadi bagaimanakah? Sebagai contoh, dia tak tahu imam ni rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, dia sunat tasyahud awal sebab mengikut akan peraturan solat imam. Kita dah sebut tuan-tuan pada pertemuan lepas, siapa sahaja yang duduk di belakang imam, bila imam keluar daripada jamaah, dia ambil tempat imam, nak atau tak nak. Makna kata apa? Tak dapat tidak, dia kena ikut apa yang imam buat. Kalau dia bersalahan rakaat, dia kena ikut juga bagaimana imam. Contoh, dia pada ketika itu tak boleh duduk tasyahud awal. Imam waktu tersebut adalah waktu imam duduk tasyahud awal. Jadi kata ulama, dia kena duduk tasyahud awal bagi mengelakkan kekeliruan daripada kalangan jamaah. Kan? Tapi dia macam mana? Dia tak tahu imam ni duduk tasyahud awal atau tidak. Ataupun imam ni rakaat ketiga. Kalau kata rakaat ketiga, tak payah tasyahud awal lah. Hanya cukup sekadar duduk istirahat. Kan? Tuan-tuan tahu duduk istirahat Istirahat tahu kan? Duduk yang berlaku pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, iaitu sunat bagi sesiapa sahaja yang salat pada rakaat yang ganjil, selepas dia sujud yang kedua dan dia hendak bangkit berdiri kepada berdiri tegak, dia sunat duduk sebentar. Mana kata Allah duduk dulu. Duduknya kata ulama, duduk afdal apa dia? Duduk iftirash. Duduk iftirash ni apa dia? Duduk lazim yang tuan-tuan duduk, iaitu sebelah kaki kiri disilangkan, sebelah kaki kanan dipacakkan, dan kedudukan punggung kiri kita duduk di atas kaki sebelah kiri. Jadi duduk ni tuan-tuan dalam solat dia ada macam-macam. Ni saya jelaskan sikit. Disebut dalam kebanyakan kitab fiqh, duduk dalam solat ini dia ada macam-macam cara duduk. Ada namanya duduk iftirash. Duduk iftirash ni kata ulama, ini duduk paling afdal dalam mazhab Syafi'i. Kan makna kata martabat yang paling atas duduk iftirash lah, iaitu kaki satu pacak, satu silang. Punggung kita duduk atas kaki kiri. Faham kan? Yang kedua ada dipanggil sebagai duduknya iqa'. Alif qa ain alif hamzah, iqa'. Duduk iqa' ni kalau dalam kitab Sabil Al-Muhtadin dikata ada dua cara. Satu, duduk seperti duduk anjing, yang ni makruh kata ulama. Dua, bukan duduk seperti duduk anjing. Macam mana? Lazim yang majoriti orang buat duduk ni. Macam mana? Dia silangkan kaki dia kiri kanan dan punggungnya duduk atas kaki. Silang begitu, punggung duduk atas kaki. Kan? Yang ni namanya duduk iqa' juga. Tapi kata pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, kata Syekh Muhammad Rashad, duduk ni tak makruh. Masih boleh lagi duduk begini. Yang makruh bagaimana tuan-tuan? Kaki kiri dan kanan dia letakkan begitu, punggungnya duduk atas lantai. Ni duduk macam orang malas ni. Duduk macam orang malas. Kaki dia kiri kanan dia lunjurkan ke belakang, tapi punggung dia duduk atas lantai. Punggung dia kiri kanan atas lantai. Yang ni makruh. Ni dua-dua ni namanya duduk iqa' juga tuan-tuan. Tapi yang pertama tadi tak makruh, yang kedua makruh. Jangan duduk seperti ni. Nabi larang duduk beginilah. Baik.
Yang ketiga, kaedah duduk yang bagaimana? Duduk adalah pacakkan kaki kiri dan kanan, dan punggung kita kiri dan kanan duduk di atas tumit kita belakang. Yang ni lazim kita tengok ada daripada kalangan mereka yang bermazhab Hanafi duduk begini. Duduk, pacakkan kaki, kemudian punggungnya duduk atas tumit belakang. Itu dia. Dua kaki kiri kanan. Jadi ada berbagai cara duduk. Tapi kata kebanyakan ulama dan juga disebut oleh Imam An-Nawawi, antara yang paling afdal daripada kebanyakan duduk ini adalah duduk iftirash. Boleh faham Kalau tawaruk ni duduk tahiyat akhir, tuan-tuan tahu dah. Satu kaki pacak, satu kaki silang, punggung kiri kita duduk atas lantai. Itu dah tahu dah. Jadi dapat kat situ ni saya sebutlah. Jadi duduk istirahah, duduk tasyahud awal, dan duduk antara dua sujud. Faham Ni duduk yang berlaku dalam salat ni banyak tuan-tuan duduk. Ada juga duduk orang yang sakit, orang uzur. Jadi dia duduk. Dia duduk macam mana tu? Itu perbincangan masalah solat orang sakit, pengurusan ibadah orang sakit lah. Baik. Jadi duduk 3 tempat sunat duduk iftirash. Apa dia? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tahu Duduk antara dua sujud sahwi. Sujud sahwi kan? Tuan-tuan bila lah nanti sujud sahwi, kerana sujud yang pertama duduk antara dua sujud sahwi tu pun sunat juga. Yang ketiga duduk tasyahud awal. Yang keempat duduk istirahah. Jadi ketika kita salat, semua bentuk duduk ni kata ulama adalah afdalnya duduk iftirash. Kadang-kadang kita ni ada buat sekejap duduk iqa', sekejap duduk iftirash, kan? Macam-macam duduk kita buat, kita tukar-tukar sebab kita nak nampak beza. Kan? Tidak, kata ulama, bagi diri kita sunat ataupun afdalnya duduk duduk iftirash. Itu kalau mampu duduk iftirash, maka martabat iftirash bagi diri kita lebih atas. Kalau tak mampu, boleh kita duduk dengan pacak tumit dulu. Pacak tumit, kemudian punggung kita duduk di atas pacak kaki kita, punggung kita duduk di atas tumit. Itu yang kedua. Yang ketiga baru duduk iqa'. Yang keempat, duduklah selesa kita. Kan, kalau kita dah tak boleh nak bangun, solat kita duduk, barangkali kita boleh duduk dalam keadaan kaki menunjur menghadap kiblat, gitulah duduk kita. Itu contoh-contoh duduk kalau bincang tentang masalah duduk. Okey, sambung. Kita sambung balik, masuk balik tajuk tadi. Apa dia kata? Adalah kita ini makmum masbuk yang mengambil alih tugas imam, contoh solat maghrib tadi, tapi kita tak tahu peraturan solat imam. Apakah ketika itu imam duduk tasyahud awal? Apakah ketika itu imam duduk istirahah atau bagaimana? Kita tak tahu. Maka sambung. Al-Imam Asy-Syafi'i bahawa hukumnya harus, kata Imam Syafi'i, kalau makmum ni pendapat yang kedua pula, yang menyokong bagi pendapat kedua, kata Imam Syafi'i, duduk makmum yang tak tahu akan peraturan solat imam dan sedangkan dia masbuk, dia boleh lagi ambil alih tugas imam. Ni kata Imam Syafi'i sendiri. Baik. Sambung, berkata al-ashab, jika kita berpegang dengan pendapat yang asah, ini pendapat yang kedua, iaitu harus kita lakukan istikhlaf bagi masbuk yang tak tahu peraturan salat imam, maka menjadi tanggungjawab bagi khalifah memerhatikan salat para makmum apabila ia menyempurnakan bilangan rakaat. Yang ni tuan-tuan ingat tak kita bincang pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'din As-Sa'idi pada awal tentang tajuk istikhlaf, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak kala dah jadi imam, Nabi SAW sampai waktu tu bagi dia SAW baru saja pulang daripada mendamaikan Bani Auf yang pada ketika itu bertelagah. Nabi baru balik, dan ketika itu Nabi terus menyusup di saf hadapan. Sahabat pada ketika itu bertasfik, tepuk tangan. Kan? Sayyidina Abu Bakar buat apa? Menoleh ke belakang. Dalam masalah ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu toleh ke belakang. Toleh ke belakang tujuan dia apa? Nak dapat tahu ataupun nak tahu apakah dia maklumat yang sahabat-sahabat jamaah lain beritahu.
maka di sinilah kita ambil hukum dalam mazhab Syafi'i adalah boleh sebagai imam. Ini orang yang berkeperluan sahaja. Toleh suka-suka batal lah. Orang yang berkeperluan seperti apa? Imam. Apa sebab imam toleh ke belakang? Sebab makmum dekat belakang bertasbih subhanallah. Jadi imam tak tahu silap apa yang imam buat, maka imam toleh ke belakang. Maka toleh tu dia nak sebut toleh mana? Toleh pada suara yang didengar. Kalau daripada pihak kiri, tolehlah dia ke kiri. Kalau kalau didengar suara daripada pihak kanan, tolehlah ke kanan. Jangan dengar suara kiri toleh kanan. Tak dapatlah maklumat dia, kan? Itu contoh. Jadi boleh tak makmum toleh? Yang ni kita sebut. Apa dia? Dia dah ambil alih tugas imam, dia tak tahu apakah yang patut dilakukan pada ketika itu, maka ketika itu waktu dia dah mula ambil alih tugas imam tadi, dia boleh toleh ke belakang. Tengok apakah jamaah itu berada pada rakaat yang mana, kan? Contohnya dia ambil pengajaran, imam keluar dan waktu dia ambil itu, dia rokok, jamaah ikut rokok, dia i'tidal, jamaah ikut i'tidal, dia sujud, jamaah ikut sujud, dia duduk antara dua sujud, jamaah ikut duduk antara dua sujud, dia sujud kedua, jamaah ikut sujud kedua, dia duduk tasyahud awal. Kata begitu. Baik dalam masalah begini, dia pun toleh ke belakang. Nak tengok jamaah duduk ke atau jamaah berdiri. Jamaah kena faham, jangan pula dia nampak khalifah yang tu duduk, dia ikut duduk. Yang ni akan menimbulkan celaru lagi. Sebab jamaah tetap akan mengikut peraturan salat imam asal, kan? Jadi kalau ketika itu dia duduk dan dia toleh ke belakang, ternyata di belakang ada yang berdiri, maka pada ketika itu dia boleh terus sahaja berdiri. Selesai masalah, dia dah tahu dah jamaah berada pada rakaat ketiga. Bila jamaah dah berada pada rakaat yang ketiga pada ketika itu, maka dia dah termasuk balik kategori yang pertama. Dah tahu semula peraturan salat imam asal. Jadi sebab apa dikatakan boleh? Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'din As-Sa'idi mengatakan bahawasanya harus seorang imam ataupun khalifah yang tak tahu akan peraturan salat imam asal, dia toleh ke belakang untuk lihat apakah dan bagaimanakah dan berada pada rakaat yang keberapakah pada ketika itu. Jelas tak? Faham tak? Baik, terus kita baca lagi. Jika didapatinya mereka semua berdiri, maka berdirilah khalifah itu, dan sebaliknya jika didapatinya mereka duduk, maka duduklah khalifah itu. Kan? Tapi kalau bagi orang yang tak faham, yang tak belajar kaedah ni tuan-tuan, dia akan selaru juga tuan-tuan. Kan? Dia akan selaru juga tuan-tuan. Selarunya apa dia? Sebab dia tak belajar. Bila dia tak belajar, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia anggap itu satu perbuatan yang ganjil. Sedangkan tidak tuan-tuan. Perkara ni dah dibincangkan oleh ulama-ulama fiqh lama dah tuan-tuan. Cuma kita je tak mempelajari, kan? Sebab kita anggap dia satu benda yang kecil. Kita kata aku boleh solat tak apalah, kan? Asalkan tak belajar hukum lain tak apalah, dia kata, kan? Sebab saya sebut kita belajar hari ni bukan sebab nak jadi alim, tak. Tapi kita belajar sebab ini akan berlaku. Kalau berlaku kita tak buat apa, kan? Tu kaedah dia. Baik. Jadi kalau didapatinya imam kita duduk, pada didapatinya jamaah duduk, kita duduklah. Kalau didapatinya jamaah berdiri, kita berdirilah. Maka di situlah kita dapat tahu. Tapi nanti saya akan sebut juga ada lagi satu kaedah yang mana imam pula boleh bagi isyarat kepada khalifah yang masbuk tadi, dia berada pada rakaat ke berapa. Ada kaedah dia, nanti kita akan beritahu insya-Allah. Imam pun boleh beritahu. Tapi kadang-kadang bila imam dah lantik, imam terlupa nak beritahu, kan? Ataupun mungkin imam tu dah tak tahan sangat nak terbuang air, barangkali nak buang hadas. Nak buang apa? Nak buang hajat, kan? Jadi dia panggil, dia terlupa pula nak beritahu kepada khalifah tadi dia berada pada rakaat berapa.
Nanti kita akan bincangkan. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Dia kata apa? Ada cara bagaimana kita yang menjadi imam terbatal ataupun keluar daripada jamaah nak sampaikan maklumat kepada makmum yang bahawasanya kita berada pada rakaat ke berapa. Boleh. Nanti kita akan bincang, insya-Allah. Tapi kita fahamkan ini dulu. Yang ini kita ambil gambaran yang mana imam tak beritahu apa-apa dan kita pun tak tahu apa-apa. Maka boleh tak? Jawabnya boleh, tapi caranya kita toleh ke belakang untuk lihat apakah dia dan bagaimanakah peraturan solat imam asal berdasarkan jamaah di belakang. Baik. Sambung. Al-Imam Al-Baghawi pula mengatakan, khalifah hendaklah akur dengan apa yang diberitahukan kepadanya oleh orang lain, dan begitu juga isyarat imam asal tadi. Seperti ia memberitahu baki dari solatnya adalah sekian-sekian. Jadi contoh. Tuan-tuan, kita sebut sebagai khalifah, kita wajib ikut peraturan solat imam asal. Baik, ada satu hukum wajib. Contoh, sepatutnya imam asal duduk tasyahud awal. Nampak tak gambaran dia? Tapi kita tak duduk tasyahud awal, kita terus berdiri. Kita faham bila kita tak duduk tasyahud awal dan kita dah terus berdiri, boleh tak kita patah balik? Dah berdiri tegak? Tak boleh. Sebab tasyahud awal hukumnya sunat, sedangkan berdiri itu hukumnya wajib. Patutnya tak boleh patah balik kan? Tapi kenapa dalam masalah salat berjamaah yang kita masbuk, yang kita ambil alih tugas imam, kita tak tahu peraturan salat imam asal, kita dah berdiri tegak, padahal kita dah berdiri tegak, jamaah dah beritahu kepada kita, kita toleh belakang, kita boleh duduk balik. Yang ini kata ulama berdasarkan satu kaedah. Apa dia? Al-wajib la yutraku illa liwajib. Wajib itu tak boleh tinggal dengan satu. Andai kata ada wajib lain, contoh ada dua wajib, kan? Ada dua perkara wajib, maka kita boleh tinggalkan. Tapi dalam masalah ni, wajib yang pertama ikut akan peraturan salat imam asal. Wajib yang kedua apa dia? Berdiri tegak. Kita dah berdiri tegak, maka kita disuruh untuk duduk juga, sebab maslahah pada solat jamaah. Kadang-kadang ada yang kata, sebelum ni ada yang tanya, Ustaz, kalau kita dah berdiri mana boleh duduk balik kan? Kita imam, kita dah berdiri mana boleh duduk balik? Baik, saya jawab di situ ada dua wajib yang kita hadapi, iaitu wajib kita ikut peraturan solat imam asal dan wajibnya kita berdiri. Ada dua wajib, kita kena duduk. Sebab jamaah majoriti yang duduk tasyahud awal. Boleh faham tak itu? Itu contoh gambaran masalah. Baik. Jadi apakah dia cara? Saya sebut sikit je. Bagaimanakah cara sebagai imam kita nak beritahu kepada jamaah, kepada masbuk tadi, berapakah bilangan rakaat kita dan apakah rukun yang patut kita lakukan? Dia dalam solat, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jangan kita keluarkan suara. Kita nak beritahu orang, jangan bercakap. Isyarat itu lebih baik daripada berkata-kata. Isyarat lebih baik daripada berkata-kata. Maka cara dia bagaimana? Sebagai contoh, kalaulah rukun bacaan, apa dia? Al-Fatihah. Maka tunjukkan pada mulut kita dan kita tunjukkan berapa lagi baki rakaat. Ataupun kita dah berada pada rakaat ke berapa. Contoh, kita dah sekarang ni berada pada rakaat kedua, tunjukkan dua pada mulut. Maka dua pada mulut ini menentukan apa? Kita baru rakaat kedua dan belum baca Fatihah lagi sempurna. Contoh, baru baca sampai Maliki Yaumiddin. Yang ni pun nanti saya akan bincang. Apakah masbuk tadi dah ambil alih tugas imam, dia wajib baca Fatihah? Itu nak jawab persoalan tu, dia ada perbincangan lagi. Sebab rukun solat, tuan-tuan saya tahu, tuan-tuan dah belajar dah. Mungkin ada para asatizah dah jelaskan. Rukun solat ada 13, padanya itu terbahagi kepada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maka hukum yang kita belajar tu dasar, tuan-tuan. Ini yang kita rangkumkan dalam perbincangan kita yang panjang lebar ni. Kan? Kalau tak tahu rukun solat, tuan-tuan, saya bincang macam mana, tuan-tuan takkan faham. Dia takkan jadi faham. Kalau andai kata pada ketika itu sujud, maka kata ulama tunjukkan ke dahi.
Isyarat dia pada dahi. Itu rukun sujud. Kalau rukun rokok, maka isyaratnya lutut. Nanti kita akan bincang tajuk ni. Tapi saya bagi gambaran dulu masalah. Dia ada 3 saja. Mulut, dahi dengan lutut. Kalau mulut untuk rukun bacaan iaitu Fatihah, kan? Kalau dahi untuk rukun sujud, kalau lutut untuk rukun rakaat. Rukuk kan? Itu dia. Itu saya bagi gambaran tu. Baik. Maka sememangnya ia diharuskan untuk berpegang dengan apa yang dikhabarkan kepadanya. Perkara ini disepakati oleh semua ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi dia walaupun dia tak tahu peraturan salat imam asal ketika dia jadi pengganti imam tadi iaitu khalifah, maka kata ulama dia tak dapat tidak kena juga ikut peraturan salat imam asal berdasarkan maklumat yang diberitahu oleh imam asal ataupun maklumat yang diberikan oleh jamaah ataupun dengan kaedah dia menoleh ke belakang untuk melihat apa yang berlaku pada jamaah. Dapat? Wallahu a'lam bissawab. Selesai perbincangan kita pada masalah yang kita sebut masbuk yang ambil alih tugas imam. Jadi masbuk ambil alih tugas imam secara kesimpulan ada 2, iaitu masbuk yang tahu peraturan salat imam asal dan kedua masbuk yang tak tahu peraturan salat imam asal. Maka dua-dua kategori ini kata ulama dia wajib tak dapat tiada kena ikut peraturan salat imam asal. Jelas? Baik, wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya sebelum saya teruskan sedikit sahaja lagi? Ya tak? Boleh. Baik. Ya. Baik. Baik. Dia masuk tadi pun dia masuk diingatkan di bangun mungkin dekat 2. Ya. Ataupun kita pasal mungkin solat yang asar ke apa. Baik. Rupanya makmum tu dia duduk. Baik. Dia bangun. Dan tu tak cakap dia duduk balik, dia boleh duduk balik. Adakah kita pakai kepada makmum yang jadi imam masuk tadi ataupun kepada makmum atau imam yang biasa? Dia terpakai kepada masalah masbuk tadi. Dan dia kena duduk. Nak tak nak dia kena duduk. Sebab bila dia ambil alih tugas imam, dia kena ikut peraturan salat imam asal. Jadi masalahnya apa dia? Ini imam dah sampai rakaat terakhir. Jadi duduk tasyahud akhir masalahnya. Maka tak dapat tidak, dia kena juga duduk tasyahud akhir dan baca tasyahud akhir. Dan kemudian lepas sempurna tasyahud akhir dia, pada ketika itu dia bangkit berdiri. Jamaah, pertemuan lepas dah sebut ada 2 pilihan. Ingat? Dia boleh mufaraqah, kemudian dia boleh terus salam, ataupun dia tunggu imam sampai imam kepada tasyahud akhir dan dia bagi salam selepas imam bagi salam. Jadi maknanya imam tadi kata ada rakaat pertama kan? ya. Pertama lagi. Ya. Maknanya makmum yang akhir tadi Ya. dia ada pilihan. Ya. Maknanya mufarakah Ataupun tiga imam atau kalau 5 rakaat. ya. Ya, betul. Baru dia salam sama. Betul. Faham. Okey. Yang pertama tadi yang 2 tadi. Ya. Kita pasal makmum yang masuk jadi imam. Ya. Berkaitan dengan kalau dia menjadi imam, yang sebenar-benar imam. Dia imam. Dia bukan makmum. Baik. Berkaitan dengan kes tadi lah. Ya. Dan akhir rakaat ketiga tu, Dia tambah rakaat. Okey. itu macam mana tu Ustaz? Baik. Masalah ni pun sebenarnya kita dah pernah bincang, tapi tak apa, soalan yang bagus. Kita bagi tahu yang lain Baik. Masalah ini sebenarnya adalah imam yang tertambah rakaat. Dia. Sepatutnya dia berada pada rakaat terakhir. Dah azan ke? Baik, kita jawab lepas azan boleh? Okey. InsyaAllah.
Baik, kita sambung soalan tuan tadi. Soalan dia apa? Apakah yang perlu dilakukan bagi diri imam sekiranya dia tertambah rakaat, sedangkan sepatutnya dia berada pada rakaat yang terakhir, tetapi dia bangkit berdiri? Maka dalam soalan tuan ni umum, tapi penyelesaian dia macam-macam. Baik. Ya. 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 Baik. Ya. Ya. Lepas tu sampai akhir dia turun dalam, dia turun macam salam terus. Jadi version ni lah Ustaz. Kita jemaah ni berbagai-bagai kan. Banyak belajar, ada belajar kat buku, ada belajar Ustaz, berbagai-bagai Ustaz. Jemaah di sini dong Ustaz. Sebab apa? Tadi dah tak baca doa dulu. Lepas tu ada kata ini kita harus sujud sawi ni. Tapi yang imam ni pun ada sujud sawi kan. Dia tegur dia. Ada kata macam mana ni berbagai-bagai. Baik. Jadi saya nak jawab daripada dua perkara yang tadi. Satu dia dulu. Dia patah balik lah. Yang kedua dia tak jawab, dia bangun habiskan. Okay? Dia bangun. Tadi dia bangun tak balik. Dia tu habiskan. Mungkin memang dulu lah. Ya. Baik. Kita tadi kata kan Subuh. Subuh ni dia orang lupa subuh salah. Masalah Ustaz ada tiga perkara je. Baik, saya nak jawab tiga-tiga sekali. Sekaligus. Pertama, perlu faham konsep sujud sahwi dahulu. Kerana tiga-tiga soalan ni dia berkaitan dengan sujud sahwi. Fahamkan konsep sujud sahwi, ulama kita dah susun cantik dah. Apa disebut? Masalah sujud sahwi, apabila imam itu melakukan sujud sahwi, tak kira sama ada makmum tahu imam buat silap ataupun makmum tak tahu imam buat silap,
maka hukumnya makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Ini masalah pertama. Yang kedua, makmum tahu imam itu sunat sujud sahwi, tapi imam tak buat sujud sahwi. Maka di sini kata ulama, makmum diberi dua pilihan. Apa dia? Imam salam, dia nak salam dengan imam sekali boleh, ataupun dia buat sujud sahwi pada ketika itu. Maka yang baiknya apa? Dia buat sujud sahwi. Yang ketiga, apa dia? Adalah imam sujud sahwi dan makmum yakin imam tak sepatutnya sujud sahwi. Tiga kan? Jadi dalam masalah ni kata ulama, makmum yang tahu dan yakin secara pasti imam itu tak layak untuk sujud sahwi dan tidak ada sebab untuk imam sujud sahwi, tapi imam sujud sahwi. Contoh, dia muafiq daripada awal sampai akhir. Maka kata ulama, makmum yang tahu tadi dia tak boleh ikut imam sujud sahwi. Sebab keyakinannya itu boleh menolakkan akan barangkali imam sujud pada sujud yang salah. Boleh faham? Jadi tiga, faham Ini sujud sahwi dahulu. Apa hubung kait masalah soalan pertama, kedua dengan ketiga dengan sujud sahwi? Dia berkait tentang akhir salat. Baik, kerana sujud sahwi ini perbincangannya akhir solat sebelum salam, dan sujud sahwi boleh berlaku juga selepas salam. Itu dia. Yang mana pernah ikut daripada awal pun saya dah pernah jelaskan, sujud sahwi yang berlaku selepas salam. Dia dah salam, dia sujud sahwi balik, dia kena salam balik. Baik, maka saya nak jawab soalan pertama. Soalan pertama dia apa? Dia kata dia berdiri, kemudian dia yakin dan sedar. Contoh, tengah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai ayat Maliki yaumiddin dia teringat, ya Allah, aku tertambah rakaat. Dia teringat dia tertambah rakaat. Kata ulama, dia tak dibenarkan sama sekali meneruskan bacaannya. Kalau dia teruskan bacaannya dalam keadaan dia sedar dan dia telah tertambah rakaat dan dia tahu hukum dia tak boleh teruskan bacaan, salat dia batal. Maka apa perlu dilakukan? Sampai Maliki yaumiddin tadi, dia wajib duduk terus tanpa dia meneruskan bacaannya. Jelas? Kemudian masalah yang pertama ini, apa dia perlu lakukan? Sama juga. Dia dah duduk tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir. Kemudian masalah sujud sahwi ada berkaitan dengan tiga perkara tadi. Sama je tiga perkara tadi. Tonton aplikasikan je tiga masalah tadi dalam masalah yang pertama. Masalah kedua, dia berdiri dan dia teruskan berdiri dan dia yakin itu merupakan rakaat terakhir bagi dia, sedangkan makmum duduk, kata ini rakaat terakhir. Maka dia kena teruskan salatnya pada ketika itu dalam keadaan dia yakin tadi. Maka dia tak sunat sujud sahwi kerana dia yakin dia tak buat silap. Dia tak sunat sujud sahwi. Makmum yang nampak imam begini, maka di sini dia ada dua pilihan. Pilihan dia sama macam tadi, mufaraqah atau kekal bersama imam. Kalau mufaraqah, dia boleh mula baca tasyahud, setelah dia niat mufaraqah, dia boleh baca tasyahud dan terus salam. Kalau tak niat mufaraqah, apa perlu dilakukan? Dia tunggu sampai imam duduk tasyahud akhir, baru dia boleh baca tasyahud akhir bersama-sama imam. Dan bila imam salam, dia je sujud sahwi. Sebab imam yang buat silap. Saya dah pernah sebut masalah imam yang lupa, imam yang melakukan hal yang sunat sujud sahwi, imam masih sunat sujud sahwi. Sebab siapa yang tanggung imam? Tak ada siapa yang tanggung imam, melainkan imam yang tanggung diri dia sendiri. Jadi bila imam buat silap yang sunat sujud sahwi, maka bila imam buat tapi imam tak buat, makmum masih berpeluang untuk buat lagi. Tapi kalau makmum yang buat silap, yang mana pada ketika itu sunat bagi yang mana sunat makmum buat sujud sahwi, kata ulama, dia tengok balik masalah sebelum ni. Dia yakin dia buat silap ke ataupun dia syak buat silap. Kalau dia yakin dia buat silap, maka kata ulama, dia tak sunat sujud sahwi sebab silapnya telah ditanggung oleh imam. Kalau dia syak buat silap, maka kata ulama, dia sunat sujud sahwi. Kerana dia ada jadi kebarangkalian kat situ. Yang ni pun saya dah pernah jelaskan panjang tentang masalah ni. Ni pun banyak yang dah lupa dah. Tapi tak mengapa. Sebab kita dulu belajar hukum sujud sahwi, tinggal sunat ab'ad kan, tinggal rukun. Tapi sebenarnya dia ada perhubung kaitan dalam solat berjemaah, lagi besar perincian dia. Baik, soalan kedua selesai. Soalan ketiga, iaitu imam yang tertinggal kunut subuh. Memang kita tahu
imam itu adalah sunat sujud sahwi kerana dia termasuk daripada hal yang sunat ab'ad kan. Baik, kita kata imam tinggal kunut. Dalam masalah ni, apabila imam tinggal kunut, makmum masih ada peluang nak buat. Ingat tak hukum ataupun formula kunut? Imam tinggal kunut, makmum boleh buat kunut, boleh tinggalkan kunut sama-sama imam boleh. Ataupun imam buat kunut, makmum tak nak buat kunut boleh, makmum nak buat kunut bersama imam pun boleh. Contoh, kita solat di Al-Haramain, Mekah atau Madinah. Imam tak buat kunut, tapi kita masih berpeluang untuk buat kunut lagi. Baik. Tapi masalah ini, imam ni memang mazhab Syafi'i dan memang orang Johor, dan kita tahu di Johor memang berkunut, tapi dia tak berkunut sebab dia lupa. Makmum boleh buat kunut. Kemudian sebelum salam sepatutnya sunat imam berkunut, sunat imam sujud sahwi, tapi imam tak sujud sahwi. Maka pilihan bagi makmum, dia nak buat boleh, dia tak nak buat pun tak apa. Tapi kita sebut lebih baik dia buat. Boleh tuan 3 soalan. Jelas tak? Okey. Ya. Kadang-kadang imam makmum. Ya. Kata makmum ni banyak motion. Ya. Banyak kursi. Ya. Dia kata imam macam ini. Yang makmum ni cakap imam ni macam ini. Maknanya kita nak lebih jelas. Ya. Kadang-kadang mana yang terbaik untuk makmum. Betul. Ya. Biasanya lah Ustaz, macam saya telefon baru ni lah, kes hukum tu. Ya. Jadi bila akhir tu macam-macam lah cerita belakang makmum ni kan. Kita ni pun lah lemak satu dia kan. Jadi supaya lebih jelas. Jadi tak salah menjalankan sebab semua yang dibuat tu kebanyakannya macam tadi memang boleh ibu dia pakai dalam keadaan dalam ini. Ya. Maknanya tidak ada salah menjalankan lah. Sebab daripada perbualan ibu yang dia dengar lah. Saya tak ada salah menjalankan je lah. Sebab kadang-kadang perkara ni dia berlaku. Jadi supaya benda ni jelas di kalangan makmum. Betul. Bahawa perkara tu sebenarnya penting dalam isu soalan dan penting. Jika kita terlupa kan, tak adalah perkara menyalahkan. Ya, betul. Itu berlaku sebab manusia kan, makmum kadang lupa. Kata tak boleh. Baik. Jadi dalam masalah sujud sahwi ni sebenarnya dia, kalau kita faham konsep asas dia tak akan jadi masalah. Dia jadi isu salah menyalah ni bila kita faham, kena buat, tak kena buat. Jadi dari situ, kalau saya sebut tadi konsep asas dia tu, kena faham konsep asas dia tadi 3 perkara. Kalau makmum tahu imam sunat sujud sahwi, imam buat, dia wajib ikut. Imam tinggal, dia boleh buat, dia boleh tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum tahu imam tak sunat sujud sahwi, tiba-tiba imam buat sujud sahwi, yang tu dia tak boleh ikut lah. Dia kena kekal duduk. Sebab tu dia adalah berdasarkan apa yang kita yakin dan pegang pada ketika berlaku dalam solat. Sebab tu dia berbeza-beza. Sebab tu dalam solat berjamaah dia sebut afdalnya masbuk ke muwafiq. Kita makmum, afdal masbuk ke muwafiq? Muwafiq lah paling afdal. Muwafiq mana kata apa? Daripada awal sampai akhir dengan imam. Sebab dia akan tahu apakah yang berlaku daripada A sampai Z. Dialah tahu ceritanya. Kan? Kalau masbuk ni, dia tak tahu cerita. Dia tahu cerita separuh je. Kan? Cerita yang separuh lagi dia tak tahu. Tu dia. Sebab tu Nabi kata, man salla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibalahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Apa Nabi sebut? Siapa yang salat berjamaah selama 40 hari 40 malam dalam keadaan dia mendapat at-takbiratul ula, ini kategori muwafiq, yang ikut imam daripada awal sampai akhir, tak tertinggal pun. Kutibalahu bara'atani, maka dituliskan baginya 2 pelepasan. Apa dia? Pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Itu kelebihan dia. Kan? Hikmah lain apa dia tuan-tuan? Dia tahu apa yang berlaku pada diri imam daripada awal sampai akhir. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak elak daripada berlaku masalah yang selaru ni, janganlah jadi masbuk. Kan?
Itu lainlah ceritanya mungkin macam tadi kesesakan. Tuan-tuan, jalan daripada sini ke Bindu sesak kan, lambat sangat pergerakan kan. Mungkin tuan-tuan baru keluar daripada rumah memang tak boleh nak buat apa, itu lain ceritalah. Itu dipanggil hal yang dipanggil sebagai maslahah. Baik, wallahu a'lam bisawab. Ada soalan lagi tak sebelum situ? Ya. Adakah Akhir. kalau itu dipakai pada imam yang tidak buat tasyahud awal, pada rakaat kedua dia bangun, adakah makmum tu kena sebut subhanallah ke, atau dia kena duduk ke, atau dia berdiri? Baik, untuk bertasbih pada ketika itu apabila imam telah sampai kepada berdiri sempurna, dan sepatutnya imam sunat tasyahud awal, imam telah berdiri sempurna. Ini masalah tasyahud awal kan? Bukan tasyahud akhir. Masalah tasyahud awal, masalah dia tasyahud awal, imam dah berdiri sempurna. Kita tahu dalam masalah makmum melakukan tasbih, iaitu tegur imam. Apakah makmum boleh tegur imam? Kata ulama pada ketika itu tak boleh tegur imam, sebab imam dah sampai kepada yang wajib. Tak ada pilihan bagi imam untuk patah balik lagi dah. Sebab jadi pada ketika itu tak ada tasbih dah. Cuma makmum je ada pilihan. Dia nak mufarakah boleh, dia tak nak mufarakah pun boleh. Kalau dia nak buat tasyahud awal juga, dia kena mufarakah. Kalau dia tak nak buat tasyahud awal, dia ikut je lah imam terus. Jadi dalam masalah begini, kalau imam tinggal tasyahud awal, makmum tak ada pilihan lain, wajib dia tinggalkan tasyahud awal. Itu formula yang ulama dah tetapkan lah. Tapi kalau imam buat tasyahud awal, dalam hukum tasyahud awal, makmum ada pilihan. Dia nak buat boleh, dia nak tinggal pun tak apa. Saya dah pernah sebut dah formula-formula ni. Ada 4. Pertama, sujud tilawah. Kedua, kunut. Ketiga, tasyahud awal. Keempat, sujud sahwi. Jadi 4 ni. Kalau faham formula dia, tuan-tuan, apa berlaku dalam masalah solat berjemaah, insya-Allah kita boleh selesaikan dengan mudah, insya-Allah. Baik. Maknanya di akhir tu, dekat keempat tu, Ya. imam sujud sahwi, Ya. makmum tu Kena ikut sujud sahwi. Sebab formula sujud sahwi, imam buat dan dia tahu imam sunat sujud sahwi, dia wajib ikut imam sujud sahwi. Itu je. Tapi kalau pada ketika itu imam sunat sujud sahwi, imam tak buat, itu pilihan bagi dia. Dia nak buat boleh, dia tak nak buat tak apa. Tapi afdal dia buat. Itu je dia sebut ulama. Dia bincang pada afdal atau tak je lah. Afdal dia buat, kalau tak buat tak apa. Kan? Tak batal pun solat dia. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekadar tu saja, insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah pada sahun. Ini lupa makmum itu ditanggung oleh imam, dan lupa imam itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Kita akan bincang pada tajuk pada pertemuan yang akan datang pada bulan depan insya-Allah. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وأملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.